Hari tu saya jumpa seorang budak sebelum Ramadan dekat Miri, dekat Starbucks, dekat airport tu, kat Starbucks. Sebelum balik tu saya jumpa seorang dekat Starbucks, perempuan. Saya tengah duduk, saya pun pandang dia. Dia pun apa? Dia tak pandang saya lah, saya pandang dia. Duduk kat situ, dia rambut warna oranye merah, pakai seksi sikit, cantik jugalah. Tapi saya tak tengok sangat lah. Ustaz kan, takkan saya tengok. Mana boleh tengok, dik, dosa. Tapi saya nampak lah dia macam tak tengok gitu. Tengoklah sikit, tengok juga sikit. Dia tengok sekali okey kot dia, tapi macam 2 kali juga mandang masa tu kan. Lepas tu saya pun terpandang dia, saya pun doa, ya Allah bagi dia hidayah. Hari tu saya sedih. Saya sebab 2 hari saya kat sana, tak ada seorang pun masuk Islam. Jadi saya rasa macam sedih lah balik tu. Macam saya memang niat macam nak ajak orang masuk Islam ramai-ramai macam tu lah. Sebab saya tahu tak susah pun. Lepas tu kita uruskan lah, bantu salurkan, bawa ke sini, belajar sini, daftarkan kat sini, bagi kelas kat sini, bagi tempat tinggal sini, senang je. Lepas tu tiba-tiba saya nampak dia, saya pun doa, ya Allah beri hidayah kat dia. Saya pun duduk je lah kat situ ada Starbucks je. Dia pun datang dekat dengan saya. Ustaz, dia kata ni Abid Liu kan? Saya ada follow Instagram Ustaz. Saya pun kata, ya ke? Saya peminat Ustaz. Adik, pinjam 5 minit, duduk dengan saya sikit. Duduk dengan saya seorang je ni. Tanya dekat bos awak. Boleh tak saya tanya Ustaz duduk. Duduk dengan saya kata kat dia, Ilin. Nama awak apa? Ilin. Awak agama apa? Kristian. Mak ayah awak Kristian. Awak selalu pergi gereja selalu. Ilin, nak tahu tak? Saya tak pernah jumpa dengan awak kan? Tak. Awak pernah jumpa dengan saya berdepan begini? Tak. Awak nak tahu tak siapa yang jumpakan kita? Allah yang jumpakan kita. Dia tengah tengok kita sekarang. Dia sangat sayang pada kita. Ilin, saya sayang awak walaupun saya tak pernah jumpa dengan awak. Tiba-tiba dia sedih. Saya cakap sayang tu ikhlas pula bang. Perempuan cantik takkan tak ikhlas cakap sayang kan? Ilin, saya sayang kat awak. Dia lembut sikit. Kalau lelaki macam keras sikit lah kan. Ilin, saya sayang kat awak kerana Allah. Dia dah terkejut dah. Ilin, saya sayang semua orang Kristian dalam dunia ni kerana Allah. Dia pun terkejut tengok saya. Betul orang ni kan. Ilin, saya sayang pada Jesus. Ilin, saya sayang pada Mary. Saya hormat pada Jesus, Mary. Saya pun ingin jumpa dengan mereka. Ilin tahu tak? Dulu Mary ni, Maryam, susah masa bersalinkan. Jesus ni dia diuji. Saya terus cerita, Jesus ni lapar, dia berjuang, hidup dia dikorbankan untuk ajak manusia kenal Tuhan. Nabi Isa ni baik, berjuang, berkorban siang malam. Ilin, Jesus ni bukan orang biasa. Dia seseorang yang Allah hantar dalam dunia. Dia manusia yang sangat Allah sayang. Ilin, saya nak beritahu dekat awak, ada lagi satu Nabi yang Allah hantar, dan dialah penutup segala Nabi, Khataman Nabiyyin. Nama Nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW. Ilin, Nabi Muhammad sayang kat Ilin. Saya kena beritahu kat Ilin. Saya tak nak tipu awak. Saya nak beritahu awak, saya betul-betul percaya dalam dunia ni Ilin, dia bukan tiba-tiba je cerita-cerita ni. Kalau nak tahu dalam dunia agama yang paling kuat tersebar paling ramai orang, Kristian dengan Islam. Dua-dua ni tersebar. Dia macam hidup, tersebar, disampaikan. Kristian dengan Islam. Ya, agama yang terbesar orang anut bersungguh-sungguh dalam dunia makin banyak, Kristian dengan Islam. Dua-dua ni pun naik juga. Kristian pun ramai orang masuk, Islam pun ramai juga orang masuk. Jadi saya kata kat Ilin tadi, sebab apa jadi macam tu? Sebab Allah beri Nabi-Nabi, kitab-kitab, dan menerangkan pada manusia ni. Berapa ramai orang pandai jadi Kristian, berapa banyak orang pandai jadi Islam. Ilin, dia bukan tiba-tiba. Tapi sebenarnya Ilin pelengkap bagi agama inilah Nabi Muhammad SAW. Ilin, Nabi Muhammad pesan kat saya, beritahu dekat awak, sesungguhnya Tuhan ni cuma ada satu. Tak ada dua, tak ada tiga. Nama Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Nama Tuhan kita ialah Allah. Dia yang temukan kita. Nabi Muhammad tu Nabi dan sangat sayang pada Ilin. Saya kena beritahu dekat awak, Ilin percaya tak Ustaz cakap ni? Ke tak percaya? Tak percaya, saya tak paksa. Dia pun pandang saya, Ustaz sebenarnya kan saya percaya Nabi Muhammad tu. Saya ada terfikir pasal Islam, nak masuk Islam. Tapi saya tak sedia lah Ustaz nak daftar, nak pisah dengan keluarga saya. Dia orang mesti marah Ustaz. Nanti saya tak boleh makan dengan dia orang. Lepas tu saya tak nak pakai tudung. Saya tak nak semua tu Ustaz. Saya cakap dengan dia, Ilin, semua tu boleh belajar perlahan-perlahan. Tapi dalam hidup jangan duakan dia. Tu syarat. Abang, kakak, adik kahwin dengan siapa pun, duduk dengan keluarga mana pun ada peraturan. Setiap keluarga ada gaya hidup keluarga tu.
Memang ada. Walaupun tak bertulis, setiap keluarga tu ada gaya hidup dia, cara makan dia, raya dia, cara makanan dia, pakaian dia, semua ada gaya dia, ada peraturan. Setiap negeri ada peraturan, negara ada peraturan. Tuhan yang jadikan dunia ni buat peraturan. Peraturan yang pertama, mengucap syahadah, mengaku dia Tuhan, Nabi Muhammad Nabi, awak akan selamat dunia akhirat. Ilin pun cakap apa? Ustaz, saya percaya. Ilin nak tak ucap. Yang lain tu macam mana Ustaz? Awak belajar pelan-pelan. Lepas tu dia pun mengucap. Lepas dia mengucap, dia nangis. Dia nangis atas meja tu. Ustaz, dalam keluarga saya paling jahat Ustaz. Mak bapak saya benci saya. Dia pun marah saya, bukan benci, selalu kena marah. Dia rasa dia pun nangis. Saya ringkaskan, saya balik, ada kawan saya ambil video daripada belakang, rambut warna merah je tu, warna oren. Tapi tak nampak muka. Saya pun masuk kat Instagram. Tak ikhlas sangat. Dulu ikhlas, sekarang semua rakam dah tak ikhlas dah. Saya masukkan je kat video tu, tiba-tiba dia mesej saya, Ustaz, keluarga saya dah marah, saya halau saya pada rumah dah. Kereta kena ambil, semua kena ambil, semua apa sekali. Saya tak sekarang tumpang rumah kawan saya minta maaf. Mana dia tak, macam mana dia tahu? Dia tengok Instagram Ustaz. Dia mesej saya pun minta maaf Ilin. Dia kata kat saya, tak apa Ustaz, Allah mesti tolong saya. Apa dia kata adik-adik? Allah mesti tolong saya. Berapa hari di Islam? 2 hari. Dia kata apa? Allah mesti tolong saya. Ini perkataan orang Islam dalam hidup abang kakak. Walau betapa susah pun anak kita, ujian pada anak, pada isteri, jangan mencarut, jangan maki hamun, jangan cakap bukan-bukan. Adik-adik pun sama. Dalam belajar susah, jangan kata mampus, mati, meninggal, habis, gila. Jangan cakap macam tu. Setiap kali susah kata apa? Allah mesti tolong saya. Saya ada Allah, dia mesti tolong saya. Rumah tangga pun sama abang kakak. Ada ujian je, jangan mencarut, jangan maki hamun, cakap Allah mesti tolong saya. Kakak pun sama. Yang kata habislah Ustaz, matilah kakak Ustaz, habislah, sia-sia je hidup, tak ada apa dah tinggal. Mati Ustaz, kecil dia jantung, terjun je lah bangunan Ustaz, mati dah, tak ada apa dah. Penat je buat baik selama ni. Jangan cakap macam tu. Mulai ini setiap kali susah kata apa? Allah mesti tolong saya. Cakap perkataan tu, Allah mesti tolong saya. Saya ada Allah. Ini perkataan daripada dulu lagi. Nabi Musa sampai kat laut, Fir'aun kat belakang, kaum dia kata apa? Kaum dia kata inna lamudrakun, matilah kita. Dia kata qala ma ya rabbi, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan aku. Laut terbelah 12 lorong. Nabi Ibrahim dalam api, ramai-ramai penuh, tak tahu berapa banyak orang, berapa besar manusia, campaklah api. Besar api tak tahu besar mana, terbakar. Masa masuk malaikat nak tolong, Nabi Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini orang yang Allah sayang. Bila susah, sedih, takut, ada ujian, penat, jangan maki hamun, jangan mengeluh, cakap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, pembantu aku, penolong aku, segala-galanya.